Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. So kita akan sambung lagi ulang kaji kita hari ini. Okey, fokus kita adalah kepada soalan-soalan untuk topik persamaan serentak. Okey, topik persamaan serentak ni masa belajar rasa mudah. Rasa macam senang nak catch up. Rasa macam bila keluar SPM, oh boleh score. Tapi tiba-tiba bila awak buat latihan-latihan soalan trial, terutamanya trial Negeri Selangor, awak rasa down sebab soalannya semua dalam bentuk penyataan masalah. Kalau perhatikan dekat soalan kita sekarang ni pun langsung tak keluar satu pun persamaan dekat situ. Dia tak bagi. Okey, awak yang kena develop sendiri sebenarnya persamaan ni. Okey, tapi jangan risau, setakat ni lembaga peperiksaan masih lagi mengekalkan bentuk yang biasa untuk persamaan serentak. Maksudnya dia masih bagi dua persamaan. Daripada situ awak kena gunakan sama ada kaedah rumus ataupun kaedah EQN, okey, untuk selesaikan, untuk berikan nilai akhir X dan Y bergantung kepada apa bentuk jawapan yang dia nak. Okey. So kita akan discuss dulu soalan trial Selangor yang agak mengelirukan macam ni. Dan kita akan dapati nanti sebenarnya senang je nak tackle soalan ni. Senang nak tackle bila awak boleh generate dia punya persamaan serentak tu. Okey. So macam mana? Macam mana kita nak generate persamaan ni? Kenalah baca dia punya penyataan masalah dulu. Okey, so cuba perhatikan set 1. Okey, untuk set 1 ianya adalah soalan yang keempat. Okey, so dia bagi awak satu gambar rajah dekat sini. Okey, ni gambar rajah dia. Dia kata rajah 4 menunjukkan sebuah padang ragut. Padang ragut ni apa? Padang ragut ni padang yang ada rumput dan selalunya ada ternakan lah yang akan datang meragut dekat situ kan. Lembu, kambing, kebau. Apa lagi yang meragut rumput? Ayam. Ayam meragut rumput dia. Mana ada. Ayam makan jagung. Okey. Dengan panjang 30.2 meter. Okey, panjangnya 30.2 meter. Bila awak dapat statement yang macam ni, awak kena perhatikan terus perhatikan terus pada gambar rajah. Okey, dia bagi ataupun tak, dia labelkan ataupun tak. So, untuk statement yang ini, dia dah label 30.2 meter ni sebagai dia punya panjang. So, kita tak perlu label lagi dah lah. And then, dia kata lebar pula 20.4 meter. Okey, come back pada gambar rajah. Oh pun dia bagi, dia dah labelkan untuk awak 20.4 meter. Then kawasan yang tidak berlori adalah kawasan yang sudah diragut. Okey, kawasan yang tidak berlori ni adalah kawasan yang sudah diragut. Okey, maksudnya mana satu kawasan yang tak berlori? Yang ini ke yang ini? Ini nampak macam penuh aja kan? Yang ini kosong. Jadi ini yang tidak berlori. Jadi di sini awak labelkan dia sebab kita ni selalu lupa. So kita label dekat sini kawasan yang sudah diragut. Okey, maksudnya kawasan ni lembu, kambing, kebau semua dah makan rumput dia. Dah tak ada rumput dah, dia dah botak. Okey, berbentuk segi empat tepat. Apa maksud segi empat tepat? Segi empat tepat ni maksudnya dia ada panjang dan lebar yang berbeza. Kalau sama panjang dan lebar, kita akan panggil dia segi empat sama. Okey. Next, dia kata perimeter. Apa itu perimeter? Perimeter adalah ukur sisi keliling. Okey, mesti kawasan yang bertutup dan baru boleh cari perimeter. So, maksudnya kalau kita tambahkan panjang, tambah lebar, panjang, tambah lebar, tambahkan semua tu, kita akan dapat perimeter. Okey, so perimeter apa yang dia bagi? Perimeter kawasan yang diragut. Okey, kawasan yang diragut. Mana yang diragut tadi? Dekat sini. Betul? Okey, jadi perimeter ini adalah 43. Kenapa cik baca pada belakang? 30. Okey, 43.2 meter. So, maksudnya di sini, kita catatkan. Dia punya perimeter adalah 43.2 meter. Okey. Betul tak? Perimeter kawasan yang diragut. Okey, betul. And then dia bagi lagi satu, luas kawasan yang belum diragut. Mana? Yang belum diragut. Ni dah kena ragut. Sini yang belum ragut. Okey, yang berlori ni yang belum ragut. Penuh ni dengan rumput. Jadi luas kawasan ni adalah 500 meter persegi. Okey, jadi kita catat. Yang ini
luasnya adalah 500 meter persegi. Jadi kita dah belajar dah cara nak kira perimeter, kita dah tahu cara nak kira luas. Okey, luas ni macam mana? Panjang darab lebar. Okey, panjang darab lebar. Okey, so daripada situ sebenarnya kita boleh wujudkan persamaan. Satu persamaan yang merujuk kepada perimeter, satu lagi persamaan yang merujuk kepada luas. Okey. So, jom kita pergi kepada jalan kerja. Macam mana cara kita nak buat? Okey, kita pergi yang senang dulu iaitu perimeter. Kita tahu perimeter ni adalah ukur keliling. Tapi kita langsung tak tahu apakah panjang sisi dan juga dia punya lebar. Langsung tak tahu. Bila tak tahu, maka awak boleh labelkan dia sebagai X dan Y. Okey, sebab dia adalah dua panjang berbeza. So, kita label X dengan Y. Takkan tak perasan kot. Langsung tak ada XY kat sini. Kan? Okey. So, kita letak sini X. Kita letak sini Y. Okey. Kita labelkan X dan Y. Okey. Yang lain semua dia dah labelkan. Yang ni dah ada panjang, dah ada lebar. Okey, settle. So, kita terus pergi pada soalan. Soalan dia suruh awak cari luas kawasan. Yang mana? Yang sudah diragut. Okey. Sudah diragut dekat sini. So, dia nak awak cari luas. Yang ni yang awak kena dapat pada akhir soalan nanti. Pada akhir jawapan lah. Awak kena come out dengan luas kawasan yang sudah diragut. So, bila awak dah label sebagai X dan Y, awak tahu nak kira luas tu nanti, nilai X perlu darab dengan nilai Y. Dan dapatlah dia punya luas. Okey. Jom kita bina persamaan. Perimeter. Kita back to perimeter. Sebenarnya cikgu lupa je soalan. Okay, so back to perimeter. Perimeter adalah ukur keliling. Maksudnya, bila kita dah label sini X, sini Y. So, kalau kita nak dapatkan ukur keliling, kita akan buat X tambah Y tambah kat atasnya apa? Kat atas ni berapa panjang dia? Dia mesti sama dengan bawah kan? Sebab dia segi empat tepat. So, sini pun X. Sini pun Y. So, X tambah Y tambah X tambah Y akan dapat 43.2 meter. Itu untuk perimeter. Okey, so kita catatkan dekat sini. X tambah Y tambah X tambah Y akan dapat 43.2. Okey. Yang ni kita boleh mudahkan. X tambah X awak dapat 2. X tambah Y tambah Y dapat 2. Y sama dengan 43.2. Awak tengok semua hujung dia ada 2, 2, 2. Jadi kita boleh mudahkan dia dengan menggunakan sifir 2. So 2, kalau kita bahagi 2, kita akan dapat sini X sahaja. 2Y bahagi 2, kita dapat Y sahaja. 43.2 bahagi 2, itu kena tekan kalkulator. 43.2 bahagi 2, kita dapat 21.6. Okey, so tulis situ 21.6. Okey, biasanya persamaan serentak ni kita akan asingkan X dengan Y, betul tak? So dalam kes ni ikut awak lah awak asing mana. Cikgu asing yang paling dekat dengan sama dengan. Okey, so cikgu alihkan Y. Cikgu tinggalkan X sahaja di bahagian kiri. So sekarang ni cikgu akan ada X sama dengan 21.6. Y bawa ke kanan, dia akan jadi negatif Y. So tag dia sebagai persamaan yang pertama. Nampak tak? Kita dah berjaya ni develop satu persamaan. Okey, ni dah settle perimeter. Next, apa lagi maklumat dia bagi? Dia bagi luas. Okey, luas. Tapi luas ini adalah luas kawasan yang belum diragut. Kalau awak simply kira 30.2 darab 20.4, maksudnya awak dapat luas semua. Jadi macam mana? Apakah ideanya? Mestilah luas keseluruhan segi 4. 30.2 darab 20.4 ni luas keseluruhan tolak dengan luas kawasan yang sudah diragut, dan baru awak dapat baki dia sebagai kawasan yang belum diragut. Faham tak yang tu? Okey, luas keseluruhan, awak kirakan luas keseluruhan ni dan tolak dengan luas kawasan yang sudah diragut, awak dapatlah baki dia kawasan yang belum diragut, iaitu 500 meter persegi. Okey, so cikgu akan keluarkan dalam bentuk persamaan. Okey, idea kita tadi, kita kata 30.2 okey, darab dengan 20.4. Kan? Kita akan dapat semua ni, luas semua segi 4 tepat yang besar.
And then kita tolak dengan kawasan yang sudah diragut punya luas. Luasnya adalah X darab Y. Okay, X darab Y sama dengan, okay, bila keseluruhan luas tolak luas kawasan yang sudah diragut, maka kita akan tinggal dengan luas kawasan yang belum diragut, iaitu 500 meter. Macam tu. Okay. Then, kalkulator. Okay, 30.2. 2 sebut 2 tekan 5 darab 20.4. So, dapat 616.08. Okay, kat sini kita dapat 616.08. Okay, tolak X darab Y. Awak dapat X, Y sama dengan 500. Okay, so kita tengok sini. Ya Allah, sengit pula ganih kalkulator. Okay, ni nombor dengan nombor. Jadi, kita boleh tolak kan? Betul? Okay, so 500 ni bawa ke sebelah. Dia akan jadi tolak. Maka 616.08. Uish, tak nampak. 616.08 tolak 500. Okey, sebab 500 ni buat ke sebelah je negatif kan. So tolak 500. Kita dapat 116.08. Okey, 116.08 tolak XY sama dengan dah jadi sifar. Sebab 500 ni kita dah bawa ke sebelah. So dia jadi sifar dekat sini. Okey, stop. Tak perlu nak asingkan sebab ni darab ni. Kalau asingkan nanti dah jadi kena per dengan Y. So dah jadi a bit complicated kat situ. Okay, so just tag dia sebagai persamaan yang kedua. Awak kena tahu bila nak stop untuk mudahkan. Supaya yang mudah tu tak jadi berserabut. Okay. So, sekarang kita dah ada nilai X iaitu 21.6 tolak Y. Kita boleh gantikan X ini masuk ke dalam persamaan yang kedua. Okay. So, gantikan 1 ke dalam 2. Okey, ini nilai X Okey, jadi nombor 2 ni kita salin semula. 116.08 tolak X adalah 21.6 tolak Y. Okey, ni cikgu dah gantikan X. And then darab dengan Y sama dengan sifar. Okey, yang ini kembangkan setiap 1. Okey, 21.6 kena darab dengan Y. Negatif Y kena darab dengan Y. Okay, so 116.08 tolak 21.6 darab Y, awak dapat 21.6 Y. Negatif Y darab Y, awak dapat negatif Y kuasa 2 sama dengan sifar. Okey. Alamak, cikgu dah terbuka kurungan. Kena tutup kurungan. Benda ni berlaku dalam kurungan, so kena tutup dulu kurungan dia. Sebab ada negatif kat depan ni, sangat-sangat dangerous. Sebab nampak. Okey, dan kita nak buka kurungan. So 116.08 negatif jumpa positif jadi negatif 21.6Y. Negatif jumpa negatif akan jadi positif Y kuasa 2 sama dengan sifar. Okey. So pastikan, oleh sebab dia tak cakap tau, suruh guna rumus ataupun dia nak jawapan dalam berapa titik perpuluhan, dia tak cakap. So boleh terus pakai EQN je sebenarnya bila dah sampai kat sini. Okey, cuma pastikan awak punya persamaan adalah dalam bentuk termudah. Persamaan kuadratik masih dalam bentuk termudah. Nak tengok termudah ke tak termudah, tengok nilai kuasa 2 dia. Tak ada nombor depan tu, so dah termudah dah tu. Kalau ada nombor dan kena mudahkan ya. Okey, so cikgu akan susun balik untuk memudahkan kita nak masuk dalam kalkulator kejap lagi. Cikgu akan susun Y kuasa 2 duduk depan. And then tolak 21.6Y. And then tambah 116.08 sama dengan sifar. Okey, bila kita nak masuk EQN, kita ketahui nilai A, B dan C. Okey, so A adalah nilai pada Y kuasa 2 iaitu 1. B adalah nilai pada Y iaitu negatif 21.6. Dan C adalah nilai untuk yang tak ada Y. So 116.08. Okey, dah siap, baru kita tekan kalkulator. Okey, kita tekan kalkulator. Okey, oleh sebab sini ada perpuluhan, so kita tak expect kita akan dapat dalam bentuk kurungan-kurungan. Okey, sebab kalau kita dapat dalam kurungan-kurungan pun maybe dia akan melibatkan perpuluhan juga.
So kita avoid lah daripada kita buat tu. Sebab biasa kan cikgu kata kalau nak buat persamaan kuadratik, nak buat EQN dia, kita akan buat dalam kurungan Y tolak, dalam kurungan Y tolak, and then sama dengan sifar. Kita akan standby yang ni untuk another 1 marks. Okey, tapi sebab kita dapat kasi 8%, nak buat pun boleh, tak ada salahnya pun. Okey, kalau tak buat pun tak apalah, tak ada markah lah untuk yang ni. Okey, and then sini nilai Y1 kejap lagi, and then sini Y2. Okey, siap semua untuk kita terima jawapan. So, kita terus buat EQN. Tekan 2 kali sampai jumpa EQN. Tekan 1, pergi ke degree, ambil 2. Nak kena ajar yang tu, sebab ada yang lupa. So, A kita 1, B kita negatif 21.6, C 116.08. Okey, so X 1, tapi sebenarnya dia adalah Y1, 11.55. Okey, 4 angka berarti, so 11.55. 11.55. Okey, X2 10.05. So sini 10.05. Okey, dah siap. Nak masukkan dalam kurungan ni pun boleh, sebab ni dua-dua positif. So sini buat 11.55. Ya Allah, tak muat. Ini buat 10.05. Gitu. Buruk lah. Ya Allah, tak boleh tengok. Okey, so kita nak cari nilai X pula. Macam mana cara kita nak cari nilai X? Okey, nak cari nilai X, maksudnya kita kena guna persamaan yang pertama. Sebab kat situ ada X. Okey, masukkan mana-mana nilai Y, kita akan dapat X. So, apabila Y1 sama dengan 11.55, X kita yang pertama juga adalah 21.6 tolak 11.55. Ini cikgu masukkan ini. Okay, 21.6 tolak nilai Y 11.55. So dapat 21. Oi, kena clearkan dulu. Okay, 21.6 tolak 11.55. Cikgu bapa ni. 21.6 tolak 11.55. So dapat 10.05. Okay, so X1 kita adalah 10.05. Okay, then next apabila Y2 sama dengan 10.05. Ini kita boleh expect dah ni jawapan ni. Nampak cerita balik ni. Okay, so X2 kita adalah sama juga 21.6 tolak 10.05. So kita akan dapat 21.6 tolak 10.05, 11.55. Nampak tak terbalik tu? 11.55. So cantik lah. Maksudnya kalau perhatikan kat sini, nilai X dengan Y dia terbalik-terbalik. Bila Y dia 11.55, X dia 10.05. Bila Y dia 10.05, X dia 11.55. Nampak tak? Nak pilih yang mana? Kita tengok tagging kita balik tadi. Cikgu tanda dulu. Okay, Y1, X1, Y2, X2. Okay, so kita nak pilih yang mana? Kita tengok kita tagging macam mana. Okay, dalam tagging kita tadi, X lebih panjang daripada Y. So, kita cari nilai X yang lebih besar daripada Y. Okay, kita cari nilai X yang lebih besar daripada Y. Kalau kat sini, X yang lebih besar daripada Y adalah yang ini. Okay, sini X 11.55, Y dia 10.05. So, yang ni kita ambil sebagai nilai sebenar X dan Y. Okay, kita ambil. Okay, jadi soalan yang last, dia suruh awak cari luas. Cari luas. Okay, so tak siap lagi ni. Baru dapat XY. Last kali. Okay, cari luas. Okay, luas kawasan yang sudah diragut. Tadi kita kata luas yang sudah diragut duduk dekat sini kan. Okay, ni luas kawasan yang sudah diragut. Okay, so maksudnya luas kawasan yang sudah diragut tu X darab dengan Y lah. Okay, so luas di sini X darab dengan Y. X tadi kita pilih 11.55. 11.55 darab Y kita adalah 10.05. So sama dengan ni kira. Okay,
11.55 darab 10.05. So kita dapat 116.08 meter persegi sebab dia luas. Okey, dah siap. Siap dah. So cikgu rasa difficulties dia adalah pada saat awak nak keluarkan rumus. Okey, untuk keluarkan rumus ni, awak nak keluarkan dia punya persamaan kan? Okey, untuk yang set 1 ni, setiap satu persamaan yang awak berjaya keluarkan, dia akan bagi awak P1. Markah untuk pengetahuan. Okey, P1 kat setiap persamaan ni. Kemudian, okey, markah K1 awak yang pertama, bila awak ubah dia dalam bentuk yang termudah, ni kemahiran 1. Kemahiran kedua, bila awak masukkan nilai, so kemahiran yang satu lagi. Okey, kemudian bila awak buat EQN, ini ada satu lagi markah kemahiran. Okey, and then bila awak keluarkan nilai X dan Y, okey, awak keluarkan nilai X dan Y, di sini ada satu markah kemahiran. Okey, lepas tu last sekali adalah bila awak cari nilai luas. Okey, ni satu lagi markah untuk nilai. So totalnya ada 7 markah. Kalau awak tengok pada skema, okey, skema dia bagi perimeter tau. Cikgu tak tahu kenapa skema tu jawapan last dia adalah perimeter, sedangkan dalam soalan dia nak suruh awak cari luas. Okey, so nampak tak? Kita walaupun sebagai pemeriksa, kita pun kena baca balik soalan dan kena try come out dengan jalan kerja sendiri untuk justify skema tu. Sebab kadang-kadang skema ni memang ada dia punya ralat, memang ada dia punya irata. Okey, so selesai untuk soalan set 1. Okey, so sekarang kita pergi ke set 2. Okey, set 2 tadi dia bagi set 1 padang rumput, set 2 dia bagi papan kayu nampaknya. Okey, so rajah 4 menunjukkan sekeping papan lapis berbentuk segi 4 tepat. Okey, masih lagi segi 4 tepat. Okey, dengan panjang 5x cm. Okey, panjang, oh dia tak ada label. So kita kena label sendiri. Panjang 5x. Okey, so ni biasa dia punya panjang. Okey, sini adalah 5x cm. Okey, and then lebar y cm. Okay, lebar y cm. So ini adalah dia punya lebar y cm. Okay, then dia kata seorang tukang kayu ingin memotong papan lapis itu kepada 2 keping papan berbentuk segitiga tegak yang sama saiz. Okay, dia nak potong papan lapis ni kepada 2 keping papan berbentuk segitiga tegak sama saiz. Maksudnya dia potong tengah lah kan. Bila potong tengah, dia akan dapat sini satu segitiga bersudut tegak, sini satu lagi segitiga bersudut tegak. Okey, jom kita try potong. Kita potong gambar rajah ni. Okey, potong 2. So, kat sini lah. Tak sama. Okey. Macam itulah imajinasinya kan. Pembayangan kita macam tu lah. Dia potong papan lapis ni pada 2 bahagian, kemudian dia dapat 2 keping papan lapis dengan bentuk segitiga tegak sama saiz. Okey. So perimeter setiap segitiga, okey, perimeter setiap segitiga ialah 24 cm. Maksudnya setiap perimeter segitiga ini adalah 24 cm. So cikgu tulis sini perimeter 24 cm. Okay, and then sisi terpanjang segitiga itu, okay, sisi terpanjang segitiga ialah x tambah y cm. Okay, kalau kita perhatikan dekat segitiga kita ni, okay, kita ada dia punya panjang, kita ada dia punya tinggi, kita tak ada dia punya panjang yang sini. Okay, ukuran bahagian hipotenus ni kita tak ada. So kita anggap ni sebagai sisi terpanjang sebab dia dah bagi kan. Sisi terpanjang segitiga x tambah y. Jadi ini yang kita tagkan sebagai x tambah y cm. Okey, siap. So soalannya dia suruh awak hitung luas papan itu. Okey, dia nak hitung luas papan. Maksudnya 5x darab y ni nanti dapat berapa? Itu dia. Okey, itu last sekali. Dia nak luas. Okey, luas papan. Luas
papai. Okey, idea kita adalah 5x nanti darabkan dengan y. Panjang darab lebar untuk dapat dia punya luas. Okey, tu ideanya. So, apa-apa hal kita akan cari x dengan y dulu. Okey, so apakah persamaan yang kita boleh bentuk sekarang? Okey, maklumat dia semua kita dah catat. So, yang first dia kata perimeter segitiga adalah 24. Okey, perimeter segitiga. Okey, setiap segitiga. So, tak ada masalah. Kita tak payah nak bahagikan 24 ni dengan 2 ke apa, tak payah. Perimeter kita tahu adalah ukur keliling. Okey, maksudnya 24 ni adalah y tambah 5x tambah x tambah y. Dapat 24. Okey, so kita keluarkan yang tu dulu. Sebab tu yang paling senang. 5x tambah y tambah yang panjang sisi ni x tambah y. So, sama dengan 24. Dan kita mudahkan dia. Okey, 5x tambah y, kita buka kurungan ni. Kita akan dapat 5x tambah y tambah x tambah y sama dengan 24. Okey, 5x dengan x boleh selesaikan. Dapat 6x. Y tambah y, kita akan dapat 2y sama dengan 24. Okey, nampak macam kita boleh mudahkan lagi dengan menggunakan sifar 2. So, bila 6 bahagi 2, kita akan dapat sini 3x. 2 bahagi 2, saya dapat y. 24 bahagi 2, kita dapat 12. Okey, so kalau kita nak asingkan x dengan y, paling mudah adalah kita bawa 3x ini ke kanan. Sebab y ni dah dalam nilai 1. Okey, so priority kita kat situ. 3x ni kita bawa ke kanan, kita akan dapat last sekali y sama dengan 12 tolak 3x. Okey, tag dia sebagai persamaan yang pertama. 12 tolak 3x. Okey. Dan apa lagi maklumat dia bagi? Tak ada apa-apa dah. Dia just bagi perimeter sahaja. So, apa perkaitan yang kedua yang kita boleh keluarkan? Kalau awak perhatikan, ada sebab kenapa dia bagi statement segi 3 tegak dekat sini. Okey, segi 3 tegak. Ini adalah hint. Maksudnya kita boleh buat teori Pythagoras. Okey, kita boleh buat teori Pythagoras dekat sini. Okey, macam mana kita nak keluarkan teori Pythagoras? Kita tahu teori Pythagoras ni maksudnya y kuasa 2 tambah 5x kuasa 2, kita akan dapat x tambah y kuasa 2. Okey, itu teori Pythagoras. A kuasa 2, B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2. Okey, ingat tu. Okey, so kita akan keluarkan persamaan yang melibatkan teori Pythagoras sekarang. Okey, iaitu y kuasa 2 tambah 5x kuasa 2, kita akan dapat x tambah y kuasa 2. Okey. So, y kuasa 2 kalau kita kembangkan, kita dapat y kuasa 2 balik. 5x kuasa 2, bila kita kembangkan, 5 kuasa 2, kita dapat 25. Okey, pedulikan orang yang tengah bergaduh tu. X kuasa 2, kita akan dapat x kuasa 2 sama dengan, okey, yang ini pula. Kita nak kembangkan yang ni. Ada orang yang dia akan buat macam ni. Okey, dia akan kembangkan satu-satu. Maksudnya dia akan buat x tambah y, x tambah y. Okey, ada yang akan buat macam tu. Okey. Ada yang macam cikgu tak pakai yang ni lah. Cikgu pakai setiap satu. Maksudnya x kuasa 2. Okey, tambah y kuasa 2. Kemudian x darab y dapat xy. Darabkan lagi dengan 2. So, kita akan dapat 2xy. Okey, kalau awak kembangkan secara kaedah yang biasa ni, awak akan dapat yang sama macam cikgu. Okey, cikgu just untuk savekan masa sahaja. Okey, then kita kumpulkan semua ke kiri lah. Sebab kita tengok yang besar-besar semua duduk kiri. 25x kuasa 2 ni duduk kiri kan. Kita kumpulkan semua ke kiri. X kuasa 2 bila bawa ke kiri, kita akan dapat negatif. So, 25 tolak x kuasa 2, kita akan tinggal dengan 24x kuasa 2 sahaja. Y kuasa 2 bawa ke kiri, akan jadi negatif y kuasa 2. Maksudnya dia boleh dimatikan dengan y kuasa 2 kat sebelah ni. So, terus tak ada. And then yang ni tak ada partner, tulis balik negatif 2x y sama dengan sifar. Okey, time ni dah boleh pakai dah apa tu? Persamaan EQN. Okey, kalau awak nak pakai persamaan EQN boleh. Okey, tapi senangnya
kita masukkan dulu ataupun kita tag dia dulu sebagai persamaan yang kedua. Sebab ada orang kadang-kadang dia kumpulkan tahu, sebabnya ada X kuasa 2, sini pun ada X. So dia akan keluarkan sebagai X. And then 24 ni pun boleh kecilkan lagi. Yang ni boleh kecilkan lagi sebenarnya. Okay, kita kecilkan dululah. Kita bahagikan dia dengan 2. Kita akan dapat sini 12X kuasa 2 tolak X, Y sama dengan sifar. Okay, so kita tag yang bawah ni sebagai persamaan yang kedua, yang lebih mudah. Okay, kita terus tag sebagai persamaan yang kedua. Okay, jadi maksudnya sekarang kita boleh gantikan nombor 1 ke dalam 2, masukkan nilai Y ni ke dalam XY sini. Okay, so step yang seterusnya adalah gantikan 1 ke 2. Okay, jangan buat EQN dulu, salah pula sebut lagi, so buat EQN pula. Okay, so nombor 2 ni kita ada 12X kuasa 2 tolak X, kemudian ada Y kan. Masukkan nilai Y, 12 tolak 3X sama dengan sifar. Yang ni kembangkan. Okay, kembangkan setiap satu. Negatif X darab 12, negatif X darab dengan negatif 3X. Okay, so di sini masih kekal 12X kuasa 2. Di sini negatif X darab 12 dapat negatif 12X. Negatif X darab negatif 3X dapat positif 3X kuasa 2 sama dengan sifar. So yang ni boleh selesaikan. 12 tambah 3 awak dapat 15X kuasa 2 tolak 12X sama dengan sifar. Okay, so boleh kecilkan dengan menggunakan sifir 3. Okay, boleh kecilkan pakai sifir 3 ni. So 15 bagi 3 dapat 5X kuasa 2 tolak 12 bagi 3 dapat 4X sama dengan sifar. Dan boleh pakai EQN. Okay. Apa jadi kalau awak tak mudahkan, awak akan lost markah untuk EQN. Okay, mesti kena mudahkan dalam bentuk yang paling mudah. Kalau macam ni kan, tinggal 5 dengan 4 ni, dia dah tak ada sifir yang sama dah. So ni dah dikira sebagai yang paling mudah. Okay, so akan stop dekat sini lah. Okay, ada yang boleh pakai EQN, ada yang boleh terus buat tau. Okay, kalau terus buat tu cara dia macam ni. Awak tengok sini X, sini pada X kan. So awak keluarkan X dekat luar. Okay, kemudian di sini akan tinggal 5X, di sini akan tinggal 4 sama dengan sifar. Okay, ini kaedah faktor keluar lah, faktor keluar X. Okay, so kita boleh keluarkan 2 daripada sini. First, kita boleh keluarkan dia sebagai X sama dengan sifar. Yang kedua, kita boleh keluarkan dia sebagai 5X tolak 4 sama dengan sifar. X sama dengan sifar, 5X tolak 4 sama dengan sifar. Sebab dua-dua sama dengan sifar. Okay, so yang ni kita boleh tukarkan jadi negatif 4 bawa ke sebelah jadi 4 bahagi 5. So dapat 4/5. So ni X1, sini X2. Time sekolah cikgu suka buat yang macam ni. Okay, tapi murid-murid sekarang dia nak senang, dia akan pakai EQN. Okay, dia akan pakai EQN. Macam biasa kita ambil 2 degree. So A kita dekat sini adalah 5, B kita adalah negatif 4 dan C kita adalah sifar. So dia jadi lain je yelah sebab 4/5, Masya Allah. Okay, tak perasan pula. Okay, EQN 1, degree 2. So ambil yang ni 5 dan negatif 4 sifar. Okay, so 0.8 adalah yang ini. Kalau tukar 4/5. Okay, and then X2 adalah sifar. Nampak tak? Sama Okay. So kita kena fikir logik sekarang nak pilih X yang mana. Sebab tiba-tiba ada X sama dengan sifar. Kita tahu X ini adalah bacaan untuk dia punya panjang. So kalau X ni sifar, 5 darab sifar akan dapat sifar. Takkanlah sifar CM, betul tak? So kita akan reject X yang pertama. Okay, yang ni kita reject. Kita tak boleh pakai sebab tak logik. Yang ni kita akan ambil. Jadi daripada sini kita akan cari nilai Y. Okay, kita akan terus cari nilai Y. Jika X sama dengan 4/5, so Y kita boleh ambil daripada persamaan yang pertama. Y sama dengan 12 tolak 3X. So 12 tolak 3 dalam kurungan 4/5. So boleh tekan kalkulator kat sini. Okay, 12 tolak 3 dalam kurungan 4/5. Awak akan dapat 9 3/5 ataupun dalam bentuk pecahan tak wajar 48/5. So Y sama dengan 48/5. Okay, nilai Y. Sudah dapat nilai X dan nilai Y. Okay.
Sini X, sini Y. Alright, so dah dapat X dengan Y, bolehlah kita kira dia punya luas papan. Nah, balik semula pada soalan asal. Dia nak luas papan. Luas papan tadi kita buat 5X darab Y. Okey, so kita akan keluarkan luas papan dekat sini. Kesimpulannya, luas papan sama dengan 5X darab dengan Y. Okey, so 5X kita adalah 4/5, and then darabkan dengan Y kita adalah 48/5. Okey, so kita tekan kalkulator. Okey, tekan kalkulator. 5 dan kurungan 4/5 darab 48/5. So kita dapat jawapan last 192/5. Okey, kalau awak tengok skema, dia kira luasnya sebagai X darab Y. Okey, definitely tak boleh X darab Y sebab awal-awal dia dah kata panjang dia adalah 5X. So mestilah 5X darab Y, bukannya X darab Y. Nampak? Irata lagi pada skema. Okey, so jawapan last adalah 192/5 M kuasa 2. Okey, M pula, Masya Allah, cm kuasa 2. Sebab dia pakai unit cm. Okey, so siap. Ini jawapan last kita. Okey, so untuk pembahagian markah. Kali ni dia kedekut sikit. Kenapa cikgu kata dia kedekut? Sebab untuk dua persamaan yang awak develop ni, okey, salah satu je yang akan dapat P1. Okey, kemudiannya untuk yang awak keluarkan nilai Y sahaja kat sini awak dapat K1. Proses gantikan yang ini kat sini dapat K1. Okey, lepas tu awak sama ada awak buat bentuk dalam macam ni, ataupun bila lepas awak dapat EQN baru awak buat kurungan-kurungan, situ awak dapat K1. Okey, awak keluarkan nilai X yang betul, dapat N1 kat sini. Okey, daripada situ dia tak bagi markah untuk Y sebab bila X1 ni dah betul, bila X awak dah betul, so Y awak akan betul. Dan markah yang seterusnya adalah pada jalan kerja. Okey, cikgu tak faham kenapa dia bagi jalan kerja markah. So dekat sini ada satu markah. Okey, dan last sekali adalah markah yang betul untuk luas. So total adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 markah. So 7 markah tau. Sekarang ni dah upgrade. Kalau biasanya untuk SPM dia bagi 4 je kot markahnya. 4, 5 macam tu kan. Tapi sebab ni penyataan masalah, so dia upgrade jadi 7 markah. So mana lagi best? Yang macam ni ke soalan standard? Cuba komen. Okey, so itu sahaja untuk kita punya ulang kaji hari ini. Kita jumpa lagi pada ulang kaji yang seterusnya lepas ni. Okey, so terima kasih.